Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Cikgu ucapkan kepada murid-murid yang cikgu sayangi sekalian. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung semula tajuk pembelajaran kita masih dalam tajuk yang ketujuh iaitu perjuangan kemerdekaan negara, tetapi di dalam unit yang lain iaitu unit 6 sejarah kemerdekaan. Okay. Sebelum itu, cikgu akan tayang gambar beberapa orang tokoh di sini. Jadi ada 4 orang tokoh. Siapakah mereka? Kamu semua pernah tak lihat wajah-wajah mereka ini? Cuba kamu berfikir sejenak dahulu. Kamu pernah nampak di mana? Apakah berkaitan mereka ini dengan tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Okey, baiklah. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, dapatlah cikgu simpulkan bahawa sebelum tu cikgu akan terangkanlah namakan siapakah tokoh-tokoh tersebut berdasarkan gambar-gambar ini. Jadi, gambar yang pertama ini ialah gambar Tengku Abdul Rahman. Gambar yang kedua, Tun Tan Cheng Lock. Gambar yang ketiga ini ialah Tun Abdul Razak. Dan yang terakhir ini ialah Tun Witi Sambantan. Jadi, berdasarkan gambar-gambar ini, dapatlah cikgu simpulkan bahawa tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tokoh-tokoh yang menuntut ke arah kemerdekaan. Kita lihat dahululah kandungan-kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi ada 4, tetapi pada hari ini cikgu akan ajar 2 sahaja dahulu, iaitu pejuang kemerdekaan dan juga ke arah menuntut kemerdekaan. Jadi sebelum itu cikgu akan menerangkan terlebih dahulu apakah objektif-objektif pembelajaran yang ingin kita kecapi pada hari ini. Jadi pada akhir PDP kali ini ada 3 objektif yang cikgu mahu murid-murid capailah. Yang pertama ialah murid akan dapat menyenaraikan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan. Yang kedua, mengenal pasti usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Dan yang ketiga ialah menerangkan pengorbanan tokoh pejuang kemerdekaan yang boleh dicontohi. Baiklah, kita ke slide yang seterusnya. Ini adalah objektif yang cikgu sebut tadilah. Okey, ini adalah sinopsis tentang tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lihatlah terlebih dahulu. Ada 3 di sini. Yang pertama, pemimpin dan rakyat sedar akan pentingnya kebebasan tanah air. Jadi, yang kedua pula ialah kebijaksanaan dan kehebatan tokoh-tokoh pejuang terdahulu berjaya memerdekakan negara kita daripada belenggu penjajah. Dan yang ketiga pula ialah permuafakatan antara pemimpin memudahkan proses untuk mencapai kemerdekaan. Baiklah, kita ada 12 tokoh yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi, cikgu akan terangkan satu persatu tokoh-tokoh tersebut. Kita lihat terlebih dahulu tokoh yang pertama, iaitu Datuk Onn bin Jaafar. Siapakah Datuk Onn bin Jaafar ini? Okey, kita lihat di sini. Datuk Onn ini merupakan pengerusi Kongres Melayu yang pertama pada tahun 1946 dan juga merupakan yang dipertua pertama United Malays National Organisation ataupun kita panggil dia sebagai UMNO pada tahun 1946. Jadi, beliau juga pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor. Selain itu, beliau juga menggerakkan orang Melayu untuk bersatu menentang penubuhan Malayan Union, terutamanya di negeri Johor. Mengapakah beliau menentang Malayan Union adalah disebabkan Malayan Union ini banyak merupakan satu bentuk penindasan ataupun satu bentuk penjajahan baharu. Nanti yang itu akan cikgu terangkan pada slide yang akan datang nanti. Dan seterusnya ialah merupakan pengasas Independence of Malay Party, IMP. Jadi, ini adalah parti kedua yang telah ditubuhkan oleh beliau setelah menubuhkan parti UMNO. Itu adalah
untuk Dato' On bin Jaafar. Kita lihat pula kepada tokoh yang kedua, iaitu Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okey. Beliau ini merupakan yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Malaya ataupun PKMM pada tahun 1945. Beliau juga memimpin Parti Islam Semalaya ataupun PAS pada tahun 1956 dan memperjuangkan konsep Melayu Raya. Konsep Melayu Raya ini adalah satu konsep yang menggabungkan pembentukan sebuah negara di antara negara Malaysia pada kini ataupun kita panggil dia pada zaman dulu Tanah Melayu dan juga Indonesia. Dan beliau juga memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KERIS. Okey. Kita lihat pula kepada tokoh yang ketiga, iaitu Ahmad Bostama. Ahmad Bostama merupakan Ketua Angkatan Pemuda Insaf ataupun API pada tahun 1946. Selain itu, beliau juga menubuhkan Parti Rakyat Malaya PRM pada tahun 1955. Beliau juga turut menerbitkan Akhbar Suara Rakyat dan juga Voice of the People. Jadi beliau juga amat berkemahiran dalam bidang kepengarangan akhbar-akhbar pada masa tersebut. Kita lihat pula kepada tokoh yang keempat. Cikgu percayalah tokoh yang keempat ini kamu semua pasti sudah kenal, iaitu Tengku Abdul Rahman, putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, ataupun kita panggil Tengku Abdul Rahman. Okey. Tengku Abdul Rahman merupakan yang dipertua kedua UMNO setelah Dato' On Jaafar, dan beliau juga merupakan pengasas Parti Perikatan pada tahun 1952. Parti Perikatan ini merujuk kepada gabungan beberapa buah parti. Antaranya ialah Parti UMNO, Parti MCA dan juga Parti MIC. Okey. Tengku Abdul Rahman juga mengetuai rombongan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu PTM ke London pada tahun 1956. Dan beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri PTM yang pertama dan juga merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama setelah Malaysia berjaya mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kita lihat pula kepada tokoh yang kelima, iaitu Ishak Haji Muhammad. Siapakah Ishak Haji Muhammad ini? Okey. Beliau meletak jawatan sebagai Magistrat kelas ketiga pada tahun 1934 untuk bergiat aktif dalam politik. Jadi beliau ini merupakan seorang pengasas Akhbar Utusan Melayu. Kita lihat Utusan Melayu ini sampai sekarang masih ada. Jadi pengasasnya ialah beliau. Dan beliau juga pernah memimpin Parti Buruh Malaya pada tahun 1957. Kita lihat pada tokoh yang keenam, iaitu Abu Bakar Al-Baqir. Siapakah Abu Bakar Al-Baqir ini? Okey, beliau merupakan penubuh Mahat Al-Ihya Al-Sharif pada tahun 1934 dan pernah menganjurkan persidangan Majlis Agama Tertinggi Semalaya ataupun MATA pada tahun 1948. Dan Abu Bakar Al-Baqir ini juga mengetuai Parti Hizbul Muslimin pada tahun 1948. Itu adalah latar belakang untuk Abu Bakar Al-Baqir. Kita lihat pula kepada tokoh Tun Tan Cheng Lock pula. Ini adalah seorang tokoh dari berbangsa Cina. Okey. Siapakah beliau ini? Kita lihat di sini. Okey. Tun Tan Cheng Lock merupakan Presiden All Malayan Council of Joint Action ataupun AMCJA pada tahun 1945. Dan beliau juga seorang Presiden Malayan Chinese Association MCA yang pertama pada tahun 1949. Dan beliau telah membawa MCA ini untuk bergabung dengan UMNO dalam penubuhan Parti Perikatan.
Jadi kita dapat lihatlah ada perkaitan di antara parti-parti MCA dan juga UMNO dalam pembentukan Parti Perikatan. Jadi beliau ini memupuk perasaan taat setia masyarakat Cina kepada negara. Tokoh yang seterusnya ialah Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein. Beliau merupakan anak kepada Datuk Hussein lah. Okay. Beliau ini adalah antara ahli rombongan kemerdekaan PTM ke London. Jadi selain itu beliau juga telah memperkenalkan Penyata Razak pada tahun 1956. Jadi Penyata Razak ini adalah antara faktor-faktor pencetus idea kepada sistem pendidikan negara kita pada zaman sekarang ini. Selain itu, di samping itu, Tun Abdul Razak ini juga merupakan timbalan Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama pada tahun 1957. Kita lihat tadi, Perdana Menteri PTM yang pertama ialah Tunku Abdul Rahman. Jadi, mesti ada timbalannya. Maka timbalannya ialah Tun Abdul Razak dan telah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar PTM. Tokoh yang seterusnya ialah Datuk Abdul Wahab bin Tohmuda. Beliau ini merupakan Menteri Besar Perak yang pertama dan menentang penubuhan Malayan Union di negeri Perak. Okey. Beliau juga merupakan setiausaha UMNO yang pertama pada tahun 1946. Jadi, beliau turut mewakili Raja-Raja Melayu dalam rombongan kemerdekaan PTM ke London pada tahun 1956. Kita akan lihatlah bagaimana proses rundingan tersebut berlangsung pada slide-slide yang akan datang nanti. Baiklah, tokoh yang seterusnya ialah Tun H.S. Lee. Okey, beliau ini telah mengetuai Parti MCA Negeri Selangor pada tahun 1949 dan juga merupakan antara pemimpin penggerak yang menggabungkan ataupun mewujudkan kerjasama di antara Parti UMNO MCA bersama-sama dengan Tun Tan Cheng Lock. Okey. Juga beliau juga turut penggerak ke arah kerjasama antara kaum Melayu, Cina dan juga India. Beliau juga merupakan antara ahli rombongan kemerdekaan PTM ke London pada tahun 1956 dan merupakan Menteri Keuangan PTM yang pertama setelah PTM mencapai kemerdekaan. Baiklah, tokoh yang seterusnya kita akan lihat pula Tun Viti Sambantan. Beliau ini merupakan seorang pemimpin yang berbangsa India. Siapakah beliau ini? Okey. Beliau merupakan Presiden Malayan Indian Congress ataupun MIC yang kelima pada tahun 1955. Jadi parti MIC ini merupakan antara komponen dalam Parti Perikatan yang mewakili suara rakyat dari penduduk berbangsa India. Okey, beliau turut telah menyertai rombongan kemerdekaan pada tahun 1957 dan merupakan Menteri Kesihatan PTM yang pertama. Kita lihat pula kepada tokoh yang terakhir, iaitu Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Siapakah beliau ini? Okey, kita lihat di sini. Beliau merupakan timbalan yang di-Pertua UMNO pada tahun 1951 dan merupakan wakil UMNO untuk berunding dengan MCA bagi membentuk sebuah parti perikatan pada tahun 1951 sehinggalah 1952 dan hasilnya penubuhan parti perikatan berjaya diwujudkan.